Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid 4 Jaya. Hari ini kita teruskan lagi PDPR kita untuk tajuk yang seterusnya. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita buat undian kepada siapa yang akan menerima hadiah pada minggu ini. Okey, jom kita undi. Okey, yang ke-8. Okey, kita tengok siapa tempat yang ke-8. Yang ke-8 dimiliki oleh Nur Balqis Umairah binti Nur Hilmi. Tadi tahniah Nur Balqis kepada kamu. Jadi ini hadiahnya berbentuk satu kotak pensel warna. Okey, nanti bolehlah ambil di pondok keselamatan sekolah kita. Okey. Jadi kita teruskan dengan PDPR kita pada hari ini, iaitu masih lagi berkaitan dengan gerak balas terhadap rangsangan. Hari ini kita tengok apakah tabiat buruk yang mengganggu gerak balas terhadap rangsangan kita. Jadi objektif pelajaran kita hari ini menyatakan 3 kepentingan gerak balas terhadap rangsangan. Okey. Dan seterusnya menyatakan 3 tabiat buruk yang mengganggu gerak balas terhadap rangsangan. Okey, jadi untuk objektif yang pertama. Okey, kita tengok situasi yang pertama ini. Okey, seorang murid ataupun seorang budak perempuan sedang melintas jalan dan tiba-tiba dia terdengar bunyi horn. Jadi horn kereta ni merupakan rangsangan pada dia, dan apakah tindakan dia? Okey, dia terkejut dan mengelaklah kereta tersebut. Jadi ini salah satu daripada kepentingan gerak balas terhadap rangsangan seperti yang mana kita belajar minggu lepas, iaitu mengelakkan diri daripada bahaya. Jadi bila kita terdengar kadang-kadang bunyi horn ataupun bunyi peti, kita akan menyelamatkan diri kita. Kalau di jalan kita terdengar bunyi horn, kita akan melompat ke tepi dan sebagainya. Itu adalah salah satu daripada gerak balas kita, di mana dia penting untuk mengelakkan kita daripada bahaya. Okey, itu yang pertama. Okey. Jadi banyak lagi lah. Contoh kita terdengar letupan, apa lagi? Terdengar satu benda yang jatuh, daripada atas ke bawah, kan kita cepat-cepat melindung daripada bunyi tersebut. Okey, jadi yang itu yang pertama, mengelakkan diri daripada bahaya. Jadi kat sini telinga kita memainkan peranan lah untuk mengesan rangsangan yang kita tak nampak. Okey. Yang kedua, okey, dalam situasi ini, okey, seorang budak telah terhidu bau yang mungkin bau hangit ataupun bau benda terbakar, ataupun kadang-kadang di rumah kita terhidu bau benda terbakar, kadang-kadang terhidu bau gas kat rumah kita. Jadi itu menunjukkan ada sesuatu yang buruk sedang berlaku. Kalau bau gas tu, mungkin gas kat rumah kita ada bocor. Okey. Kalau bau hangit, mungkin ada sesuatu telah terbakar dalam rumah kita, kita cari dia. Ataupun kadang-kadang kita terbau bangkai, bau busuk. Kita kena carilah daripada mana datang bangkai. Jadi tindakan kita bukan setakat menutup hidung, tapi kita kena cari daripada mana punca datang bau-bau tersebut. Jadi itu kita punya gerak balas sepatutnya. Bila terbau benda yang hangit, busuk, bau bahan kimia, kita kena cari daripada mana datang dia. Mungkin sesuatu yang tak sepatutnya berlaku telah pun berlaku dalam rumah kita, ataupun dekat sekolah kita, ataupun di mana-mana. Dalam kenderaan kita kadang-kadang terbau petrol. Kita kena cepat-cepat cari tempat selamat untuk berhenti dan kita cari di mana kebocoran tu berlaku. Okey. Jadi penting untuk kita mengesan sebarang perkara buruk yang kita tak sedar. Kita dengan mata kita pun kita tak nampak. Okey. Jadi itu yang kedua. Okey. Yang seterusnya, kadang-kadang kita sedang menaiki kereta bersama ibu bapa kita. Okey. Kadang-kadang kita terdengar bunyi siren, sama ada daripada depan ataupun belakang. Kalau daripada depan, biasa kita nampak, sebab kalau bomba ataupun polis, kita akan menyalakan lampu, kita boleh nampak. Okey. Lampu terang. Kalau polis lampu warna biru, bomba tu warna merah, ambulans pun macam tu. Tapi kadang-kadang kalau dari belakang, mereka tak bunyikan siren, dia cuma hidupkan lampu saja, kita tak nampak. Jadi dengan adanya siren yang berbunyi ni, kita boleh bertindak semasa kecemasan, seperti memberi laluan kepada ambulans ataupun kereta polis ataupun sesiapa saja yang berada di dalam kecemasan. Jadi tindak balas kita ialah memberi laluan ataupun
apa juga tindakan yang sepatutnya kita bagilah, okey, kepada uh, orang lain. Tapi ada juga yang bukan kecemasan. Contohnya kita sedang duduk-duduk dekat pondok tunggu bas, okey, penjaja ataupun orang jual aiskrim datang, dia bunyikan loceng, itu bukan kecemasan, itu untuk menarik perhatian kita. Dia menjual sesuatu, supaya kita tahu, oh ini orang aiskrim datang tu dengan bunyi loceng dan sebagainya. Itu bukanlah kecemasan. Jadi kita tak adalah perlu bertindak balas dengan segera waktu tu. Tapi kalau ada benda yang memerlukan tindak balas segera kita, kita kena bertindak balas segera. Okey? Jadi itu adalah 3 kepentingan gerak balas kita terhadap rangsangan. Okey? Jadi cikgu harap untuk objektif yang pertama ni kamu boleh fahami dan boleh senaraikanlah kepentingan-kepentingan lain yang kita tak bincangkan pada hari ni. Tapi sekurang-kurangnya untuk 3 ni kita boleh nyatakanlah, mengelakkan diri daripada bahaya, cikgu ulang balik semula, mengesan sebarang perkara buruk yang berlaku dan juga bertindak semasa berlaku kecemasan. Okey. Jadi boleh untuk objektif kita yang pertama. Okey, kita pergi pada objektif yang kedua. Menyatakan 3 tabiat buruk yang mengganggu gerak balas terhadap rangsangan. Okey, yang pertama kalau kita minum arak. Ini kita dah bincang masa pendidikan kesihatan minggu lepas. Bila kita minum arak, kita mabuk dan ia menyebabkan gerak balas kita menjadi lambat. Kenapa gerak balas kita menjadi lambat? Kerana organ deria kita untuk mengesan rangsangan telah terganggu. Okey? Yang pertama minum arak. Ni cikgu rasa kamu pun dah maklum benda ni sebab minggu lepas kita dah belajar pada pendidikan kesihatan kan. Okey. Yang kedua apa dia? Okey. Menghidu gam. Okey. Tahu tak menghidu gam macam mana? Bukan gam yang kamu guna kat sekolah yang 20 sen tu tak ada apa-apa. Okey. Dia ni gam yang orang buat guna tampal tayar, guna tampal kasut. Okey. Dia mempunyai bau yang kuat dan setengah orang dia suka hidu bau gam tu. Okay. Bila dia hidu bau gam, dia akan berhayal dan ketagih. Dia nak hidu. Macam seolah-olah kita nak hidu minyak wangi. Tapi ni bukan minyak wangi. Gam. Gam tu adalah sejenis bahan kimia. Okay. Dia boleh menjejaskan organ deria dan otak. Cikgu gariskan situ. Menjejaskan organ deria dan otak kita. Nanti cikgu tunjukkan video. Macam mana sebenarnya bila kita menghidu gam ataupun otak kita terganggu ni, gerak balas kita menjadi lambat. Okay. Jadi bila mengganggu fungsi otak dan deria, gerak balas akan menjadi lambat. Okey. Itu yang kedua, menghidu gam. Jadi hidu gam ni biasa orang ambil gam tu, dia sapu dekat bahagian dalam plastik, dia hidu kat plastik. Dia tak hidu terus dekat tin dia. Tujuannya cikgu terangkan ni kerana cikgu nak awak tahu. Macam mana orang menghidu gam tu bukan nak suruh kamu tiru, tetapi bila kamu terpandang ada orang yang buat macam tu, itu adalah menghidu gam dan jangan cuba-cuba kita ikut apa yang dia buat. Kita kena jauhkan diri. Biasanya dia akan ambil gam tu, dia masukkan dalam plastik. Lepas tu dia letaklah mulut dia dekat muncung plastik tu, dia hidu macam tu. Itu menghidu gam. Jadi kalau tengok orang buat macam tu, kena segera larikan diri daripada orang tu dan cepat-cepatlah laporkan pada sesiapa yang sepatutnya. Okey, yang kedua hidu gam. Dan yang ketiga ialah tidak lain tidak bukan bila kita menyalahgunakan dadah. Okey, bila kita menyalahgunakan dadah sama juga, kita akan berhayal dan ketagih dan dia akan mengganggu gerak balas dan menyebabkan organ deria kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi kita minggu lepas kita dah belajar, deria ni untuk mengesan rangsangan. Bila rangsangan kita tak dapat kesan, kita tak dapatlah nak bergerak balas. Dia senang aja. Macam contohnya, kamu dengar cikgu tanya, okey, itu rangsangan. Dan kamu jawab tu gerak balas. Tapi kalau kita tak dengar, telinga kita tak dapat dengar orang tanya, okey, macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak bergerak balas? Jadi sama jugalah bila kita menagih dadah, kita menghidu gam, kita minum arak, bila kita tak dapat mengesan rangsangan yang berlaku, bahaya ke datang kepada kita, bagaimana kita nak bergerak balas? Bahaya tu tetap datang, cuma kita yang tak boleh nak kesan dia. Jadi boleh kesan dia jadi lambat dan sebagainya. Okey. Jadi ini 3 benda ni yang boleh mengganggu gerak balas kita. Tabiat-tabiat buruk. Minum arak,
Okey, menghidugam dan juga menyalahgunakan dadah. Ada juga beberapa tabiat buruk yang selalu kita nampak orang buat, tapi yang itu dia tidak memberi kesan kepada gerak balas. Contohnya menghisap rokok itu adalah tabiat buruk. Menghisap rokok elektronik ataupun vape itu juga adalah tabiat buruk. Makan makanan yang tak seimbang, bergula, minum minuman berkarbonat, dia itu juga tabiat buruk tapi tidak mengganggu gerak balas, tapi dia boleh menyebabkan perkara lain, keburukan lain. Jadi yang kita nak belajar hari ini, tabiat buruk yang mengganggu gerak balas terhadap rangsangan. Okey. Kita tengok, okey, ni ringkasan. Bila kita minum arak, persamaan daripada tadi yang cikgu terangkan, ketiga-tiga tadi. Bila kita minum arak, ataupun kita hidup gam, ataupun salah gunakan dadah, yang pertama sekali kita akan berhayal. Okey. Bila berhayal, deria kita terganggu. Dan bila deria terganggu, gerak balas terhadap rangsangan juga akan menjadi lambat. Ataupun mungkin kita tak beri gerak balas langsung. Kita tengok contoh yang ini. Okey, macam mana badan kita memberi gerak balas? Okey. Okey, kita tengok video ni kejap. Okey. Katalah seekor nyamuk datang terbang ke tangan kiri kita. Okey. Dia terbang hinggap, dia pun gigit. Okey. Bila dia gigit, kita rasa sakit. Sakit tu rangsangan. Jadi isyarat tu akan dihantar ke otak. Nampak tak? Hantar ke otak. Okey. Otak kata, oh ni gigitan ni. Kita kena bertindak. Dia akan hantar pula isyarat ke tangan yang sepatutnya. Takkan tangan kiri juga. Dia akan hantar kat tangan kanan lah. Jadi dia akan arahkan tangan kanan untuk memukul nyamuk tersebut. Tu tindakan dia memukul tu ialah gerak balas dia. Rasa sakit yang datang tu adalah rangsangan. Okey, boleh faham? Okey. Jadi katakanlah macam okey. Okey, katakanlah okey. Deria kita ni, kulit kita tidak mengesan gigitan nyamuk tu tadi. Tak mengesan rangsangan. Dia tidak boleh hantar maklumat ke otak. Ataupun otak kita ni kita dah hidup gam tadi, dia dah tak dapat berfungsi yang betul. Jadi bahagian sini untuk menerima rangsangan ni dah tak berlaku. Jadi macam mana tangan kita ni nak beri gerak balas. Okey. Jadi ini pun tak boleh berlaku juga kan. Jadi samalah kalau kita minum arak dan sebagainya, menyalahgunakan dadah. Okey. Otak kita tak dapat nak kesan rangsangan. Deria kita pun tak boleh nak kesan. Jadi kita tak boleh nak beri gerak balas ataupun gerak balas kita menjadi lambat. Okey. Jadi itu adalah apa yang sepatutnya berlaku pada kita. Kita boleh bergerak balas terhadap rangsangan macam orang normal. Kalau bahaya, kita boleh bertindak dengan segera. Tapi kalau kita punya deria sudah tidak dapat mengesan bahaya, otak kita pun tak dapat nak mengesan ada yang bahaya yang datang. Jadi tindak balas kita tak dapat nak beri. Okey, jadi cikgu rasa setakat itu saja. Jadi ingat objektif kita hari ini ialah untuk menyatakan 3 objektif kita bergerak balas terhadap rangsangan dan juga menyatakan 3 tabiat buruk yang mengganggu gerak balas terhadap rangsangan. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dan ikuti. Kalau tak faham boleh tengok balik video tu ataupun bertanyakan pada cikgu dan boleh jawab soalan yang telah cikgu berikan. Okey, jadi untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.